Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu berita gembira untuk semua rakyat Malaysia. Nvidia dia nak invest sebanyak 20 bilion ringgit Malaysia untuk bina satu AI data center dekat Malaysia ni. 20 bilion satu angka yang gila besar. Bukan juta guys, tapi bilion. Kalau anda suruh saya tulis berapa kosong yang ada dekat 1 bilion, saya pun tak tahu. Saya pun keliru. Dulu saya fikir 1000 juta tu adalah 1 bilion, tapi bila saya cek dengan orang, ada yang setuju dengan saya, ada juga yang kata, oh salah, 1000 juta still 1000 juta, dia adalah 10,000 juta. Ada juga yang kata 100,000 juta. Alam, saya pun tak pastilah. But yang penting, faedah kita sebagai rakyat, kita akan terima faedah ni. Antara yang kita akan dapatlah peluang pekerjaan. Kalau dulu mungkin kita nak cari AI engineer dekat Malaysia ataupun pekerjaan AI engineer tu susah, tapi bila Nvidia masuk, dia invest 20 bilion ni, mungkin senang untuk kita cari position AI engineer. Siapa-siapa yang belajar engineering sekarang, belajar programming, better anda upgrade sikit skill anda ataupun anda cari peluang untuk belajar tentang AI secara detail. Bila Nvidia buka dia punya AI data center di Malaysia ni, so anda boleh apply kerja dekat situ. And actually sebenarnya AI data center tu dah pun ada, cuma dia dalam skala yang kecil. Nanti kita bincang. So masa pertemuan Jensen Huang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, mereka ada bertukar pendapat, dan yang menariknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tahu yang masa mereka berpisah, ada lawak yang dikeluarkan oleh Jensen Huang. Dia bagi tahu yang dia dah jumpa Perdana Menteri AI pertama atas muka bumi ni. Dia tak refer kepada artificial intelligence sebenarnya, dia refer kepada nama Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri, AI Anwar Ibrahim. Kita tolak tepi isu politik. Saya tahu ramai yang sensitif bila kita sebut nama Perdana Menteri kita. Saya pun tak tahu kenapa benda ni boleh berlaku. Tapi kita tolak tepi dulu isu politik. Yang kita nak bincang dalam podcast kali ni adalah kenapa Nvidia pilih Malaysia instead of Singapore dan juga Indonesia. Kalau kita fikir logik dari segi facility, of course Singapore lagi maju, lagi advance, dia punya teknologi lagi lengkap berbanding kita. Kalau kita fikir dari segi cost, mungkin Indonesia lagi murah dari kita. Tapi kenapa Nvidia pilih Malaysia? Sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada anda yang podcast channel YouTube Mona Lisa ni saya dah upload dekat Spotify. Kalau anda nak layan, nak dengar dekat sana pun boleh. Tapi kalau anda nak tengok muka saya, anda boleh buka dekat YouTube. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. And kalau anda berminat untuk beli baju yang saya pakai ni, saya ada sediakan link dalam ruangan description box below. Anda beli, saya akan dapat sedikit commission. Alright. Balik kepada topik kita. So, sebenarnya Nvidia dia invest kepada YTL. YTL, yes 5G tu, yes tu. So dia invest dekat YTL. And bila kita teliti balik benda ni, dia bukan macam kebetulan lah. Dia macam dirancang oleh government Malaysia ataupun YTL tu sendiri. First, kita boleh tengok yang YTL dia betul-betul invest dekat 5G punya facility. Dia buat pencawang bagai dan sebagainya. Lepas tu dia bawa masuk Nvidia GeForce Now, cloud gaming dari Nvidia. Walaupun kalau kita tengok data dia, based on apa yang saya dapat dari orang Yes sendiri, subscribers untuk GeForce Now memang tak ramai sangat. Orang Malaysia ni belum lagi bersedia guna cloud gaming. Saya yakin anda pun tak try, walaupun harga dia gila murah. Kalau nak dibandingkan dengan negara lain, kita boleh try dalam masa 1 bulan. Let's say anda tak suka dengan cloud gaming tu, anda boleh unsubscribe dia. Saya ada buat video tutorial macam mana anda boleh subscribe cloud gaming tu. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, cloud gaming ni basically kita macam sewa PC dari Nvidia. Kita boleh main game, kita dah tak perlu nak beli graphic card, kita tak perlu nak set up PC. Anda boleh main dekat anda punya smartphone, anda boleh main dekat tablet, anda boleh main dekat PC rumah anda yang kita kata lekeh gila tu, siap boleh main dengan ray tracing on lagi. Saya ada buat video detail tentang Nvidia GeForce Now, nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Okey, balik pada topik kita. Lepas tu, apa yang YTL buat, dia bina sendiri AI data center dia dekat Johor yang bernilai 1.5 bilion ringgit Malaysia. Yang Nvidia nak invest adalah 20 bilion ringgit Malaysia, yang YTL dah pun invest adalah 1.5 bilion ringgit Malaysia.
Malaysia and dijangka siap pada Mac 2024 nanti. So bila dah buat semua benda tu, barulah mungkinlah mereka pun ada approach Nvidia. Nvidia nampak kesungguhan YTL dan juga government Malaysia untuk bina AI data center ni, barulah Nvidia datang, dia pun buang duit. Okey, ambillah 20 bilion ni, kau guna untuk buat AI data center. So Malaysia terpilih untuk dapat 20 bilion tadi lah. Untuk pengetahuan anda, Nvidia dia dah shift keutamaan bisnes dia. Kalau dulu betul mereka memang fokus kepada grafik card gaming, RTX, GTX. Lepas tu kalau untuk laptop dia ada macam untuk laptop dia ada dia punya own graphic card kan. Tapi start 2 tahun lepas, Nvidia dia dah fokus kepada AI punya bisnes lah. Revenue terakhir yang saya cek daripada AI punya bisnes ni, Nvidia dapat kutip sebanyak dalam 16 bilion USD. Tadi yang dia nak invest dekat Malaysia adalah 20 bilion ringgit Malaysia. Yang dia untung dari AI sahaja, revenue terakhir dia ada, bukan untung lah, dia punya kutipan tu dalam 16 bilion USD. Kalau kita kali dengan, saya buatlah conversion dekat saya punya laptop, tapi saya tak tahu sebab dia kosong banyak sangat. Saya dapat lebih kurang mungkin dalam 630 bilion ringgit Malaysia. Kalau saya salah, mohon maaf, tapi yang penting kutipan dari AI tu gila tinggi lah, sampai Nvidia dia macam tak berapa fokus dah dekat graphic card gaming. Kalau anda perasan, pada tahun ni mereka tak ada keluarkan graphic card RTX 5000 series, which is ramai yang fikir yang Nvidia akan keluarkan RTX 5000, yang ada pun macam dia macam tu. Ada rumors yang mengatakan Nvidia akan keluarkan RTX Super series, fokus kepada RTX 4070 Super dan juga RTX 4080 Super, tapi pada awal tahun depan. Untuk tahun ni macam dah tak ada apa-apalah. Lagipun kita pun dah sampai dekat Disember, dah nak tutup dah tahun 2023 ni. Jadi kita boleh nampak lah, Nvidia sendiri pun dia macam tak berapa fokus. Tak silap saya, dia punya keuntungan dari gaming ataupun jualan dari gaming tu sendiri hanyalah 20% dari company dia sekarang. Dulu dia punya gaming tu makan sampai 50%, tapi sekarang memang reduce gila-gila dah jadi 20% sahaja. Sebut tentang grafik card ni pun sama sebenarnya. Kalau sebenarnya bagi saya, dia tak keluar grafik card baru pun okey sangat-sangat lah. Sebab grafik card yang sedia ada dah good enough. Macam saya sendiri, saya main game Full HD ataupun 2K. Saya main 2K, so saya rasa RTX 4070 dah okey sangat-sangat. Kalau anda beli 4090, dia macam overkill. Dia macam membazir, ataupun anda beli sekadar untuk riak takabur ujub lah. Kalau anda beli macam tu je, dia tak ada extra. Dan sebut tentang RTX 4090 ni, untuk makluman anda, beberapa bulan yang lepas sebenarnya Amerika Syarikat, US, dia ban RTX 4090 dieksport ke China. Jadi dekat saya tak pastilah kenapa mereka target RTX 4090, tapi RTX 4090 dah tak boleh masuk ke China. Cuma orang Cina ni dia tak mengaku kalah. Dia tak mengaku kalah. Apa yang dia buat, dia beli juga. Dia beli RTX 4090, lepas tu dia disassemble satu persatu manually, tak ada pakai robot, tak ada pakai apa. Manually dia cabut chipset tu, lepas tu dia letak dekat motherboard dia sendiri, and dia rebrandingkan balik kepada RTX 4090 AI. Sekarang semua benda AI dah. Artificial Intelligence, Anwar Ibrahim dan kes China ni pun dia letak sebagai AI, which is saya tak tahu dekat mana AI dalam konteks RTX 4090 import China ni lah. And sebenarnya memang saya tak tahu siapa yang beli RTX 4090 ni. Kalau kita nak kata macam orang yang mining dah tak pakai graphic card lah buat masa sekarang. After Ethereum dia tukar dia punya consensus tu. Kalau dulu dia ada proof of work, tapi sekarang dia dah proof of stake. So graphic card orang dah tak mining dah. Jadi saya tak tahulah siapa yang beli RTX 4090 ni. RTX 4090 ni. So kalau kita tengok balik, kenapa Nvidia invest dekat Malaysia? Senang kata, kita punya facility tu dah ready dah. Dah ready dah. YTL dah buat benda ni, dia dah invest 1.5 bilion. So Nvidia datang, dia macam relax, dah datang, benda ni dah ready semua. So dia dah boleh operate lah. Ini memang betul-betul berita yang menggembirakan. And saya rasa dengan perkembangan mula-mula Tesla masuk Malaysia, lepas tu Nvidia masuk Malaysia, saya and sebenarnya ada juga investment dari Intel yang terbaru, ada juga investment dari Inferion, tak silap saya. Actually banyak company semiconductor dah masuk Malaysia and buat dia punya company lah dekat Malaysia ni. Intel yang baru bukan yang lama, bukan dekat Pulau Pinang, tapi ada investment baru yang mereka bawa masuk ke Malaysia. So ini antara
perkara yang menggembirakan lah, sebab kita pun tahu yang ekonomi kita tak berapa bagus. Lepas tu Malaysia, kalau kita nak jadikan dia sebagai manufacturing company, kalau kita nak jadi negara pengeluar macam China, mustahil lah dengan kos kita yang tinggi dan sebagainya. Lepas tu kalau kita nak go for agriculture macam Thailand, dia macam ambil masa sedikit. Boleh buat, kita boleh fokus kepada food security, tapi dia akan ambil masa sikit. Yang cara paling senang adalah AI data center ni. Kita ada banyak bangunan yang apa kita kata yang terbiar, so mungkin government boleh guna bangunan-bangunan tu untuk bina balik AI data center. Boleh tarik, bukan setakat Nvidia je, mungkin lepas ni boleh tarik lagi company-company lain. Oh ya, saya ada tengok video demonstration AI terbaru dari Google Gemini ataupun Gemini lah dalam bahasa Melayu kan. Dia punya video demonstration gila guys. Basically orang tu yang demo tu, dia do something like this. Lepas tu ada kamera, dan Gemini dia akan buat response secara real time. Macam dia lukis gambar kambing, so Gemini akan bagi tahu, oh sekarang anda sedang lukis gambar kambing. Lepas tu dia ambil color warna biru, dia pun color warna biru, dan Gemini akan kata sekarang anda sedang color dengan warna biru. Even dia ada tunjuk video kucing melompat, dan dia tanya Gemini, hey Gemini, what are you thinking of the next macam prediction, what are your prediction, adakah kucing ni boleh naik atas almari tu ataupun tak. So Gemini dia predict benda tu, walaupun tak tepat lah Gemini salah, tapi still kita nak kata AI dah sampai level tu. And satu topik lagi menarik sebelum saya tutup video ni, masa saya tonton podcast Keluar Sekejap yang Khairi Jamaluddin dan juga Syahril ada dekat situ, dia panggil mufti, bekas mufti wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. So dia tanya Dr. Zul, KJ tanya dia, adakah dengan perkembangan AI sekarang, adakah sesuai untuk kita sebagai orang biasa untuk rujuk AI dapatkan hukum hakam agama ni, ataupun untuk dapatkan fatwa lah. Jadi Dr. Zul bagi tahu yang walaupun AI dia dapat kumpul semua knowledge, mungkin dia boleh hafal semua hadis yang ada atas muka bumi, dia tahu yang sahih, yang dhaif dan sebagainya, tapi still kita sebagai rakyat biasa ataupun Muslim biasa, kita tak boleh nak refer AI disebabkan hukum hakam agama ni dia tertakluk pada keadaan semasa dan juga culture setempat tu lah. Macam contoh kita dalam ada hadis yang mengatakan kita lelaki tak boleh berpakaian seperti wanita, so kita tak boleh lah pakai skirt dan sebagainya. Tapi di Malaysia ni, saya pernah dipersoalkan oleh seorang kawan Jepun saya. Dia tanya, kenapa orang Malaysia lelaki pakai skirt sedangkan Islam tak bagi? Saya macam fikir, apa ke benda lelaki pakai skirt dekat Malaysia, tak pernah tengok pun kan. Dan dia tunjuk orang lelaki kat Malaysia pakai kain pelikat, which is dia punya definisi adalah skirt, dan bila fikir balik, betul juga, itu macam skirt kan, cuma skirt panjang lah kan. Jadi benda tu dibenarkan dalam Islam dekat Malaysia sebab kita punya culture kita memang pakai kain pelikat. Saya tanya ustaz benda ni sebab dia agak menarik lah isu ni kan. So Dr. Zul bagi tahu yang kita tak boleh nak rujuk lagi AI disebabkan benda-benda ni lah, dia berkait dengan culture dan juga isu semasa. But saya setuju dengan KJ, walau bagaimanapun lepas dijawab oleh Datuk Dr. Zul, dia macam berkeras supaya Datuk Zul bawa benda ni kepada majlis fatwa, majlis ulama sedunia untuk bincang. Sebab dia macam isu masa saja. Saya bersetuju dengan KJ, betul AI sekarang dia tak boleh nak baca keadaan semasa, dia tak kenal culture, tapi anda boleh tengok sendiri Gemini tadi, dia dah boleh bagi respons secara real time. And bila AI ni dah makin berkembang, akan sampai satu level AI dah tahu culture setempat, and dia tahu keadaan semasa, dia update all the time, real time punya. And ketika tu mungkin dia akan menafikan hujah Datuk Dr. Zul. So that's why KJ dia sarankan Datuk Dr. Zul bincang benda ni di dalam majlis ulama dunia. Sebelum isu timbul, why not bincang dulu, bila isu timbul terus dapat keluarkan fatwa lah. Apa pun sebenarnya kita bincang tentang Nvidia invest ke Malaysia sebanyak 20 bilion. Saya pun tak tahu dah, panjang lebar dah saya kupas isu ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, di Telegram untuk tahu barang-barang review yang saya nak jual, dan of course di Spotify lah, itu yang paling latest. Terima kasih kerana menonton dan juga mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.